Apa khabar pelajar-pelajar? Hari ini kita jumpa pada topik yang baru. Topik yang baru. Hari ini cikgu akan terangkan tentang rumusan. Okey, rumusan. Rumusan merupakan topik yang cukup penting untuk pelajar tingkatan 3. Okey. Sama seperti ulasan dengan ringkasan, rumusan pun memainkan peranan yang penting. Macam dia kata, dia merupakan satu bahagian yang cukup mencabar kepada pelajar. Baik, ulasan, ringkasan dengan rumusan. Tiga-tiga soalan ni, biasanya keluar dalam PT3. Tapi dia tak akan keluar tiga-tiga. Dia hanya akan keluarkan dua. Kalau kita buka kertas soalan, kita boleh nampak mana-mana satu. Mana-mana satu tidak akan berada dalam soalan tersebut. Maksudnya, kamu akan diberi ulasan, rumusan, ringkasan. Dia akan beri kamu dua daripada tiga ni. So, satu bahagian yang kamu belajar ni mungkin tak adalah. Maksudnya mungkin rumusan tak ada, ataupun mungkin ulasan tak ada. Dia bagi rumusan dengan ringkasan, ataupun ringkasan dengan ulasan, ataupun ulasan dengan rumusan. Macam tahun lepas, kita diuji dengan ulasan dengan ringkasan. So, rumusan tak adalah. Tapi ketiga-tiga bahagian ni, mana-mana dua akan keluar dalam PT3. Itu yang cukup penting. Rumusan macam saya kata, dia cukup mencabar. Baik, kita tengok dulu ciri-ciri rumusan. Ciri-ciri rumusan. Rumusan, kalau kita lihat perengan, memang kita diwajibkan tulis dalam bentuk 3 perengan. Tiga perengan ya. Ingat ya, 3 perengan. Baik, perengan pertama adalah pendahuluan. Perengan pertama ialah pendahuluan. Di mana pelajar akan buat satu ayat pendahuluan. Perengan kedua ialah isi tersurat. Isi tersurat. Pelajar wajib menulis 6 isi tersurat. Baca petikan tu dan cari 6 isi yang terdapat dalam petikan tersebut. Pelajar wajib tulis 6 Ingat 6 Baik. Isi tersirat. Kita tak ada perengan isi tersirat. Kita tak ada perengan isi tersirat. Dan bahagian kelima ialah kesimpulan. Kita wajib menulis satu ayat. Iaitu perengan ketiga. So, saya ulang balik. Perengan pertama pendahuluan, perengan kedua isi tersurat, perengan ketiga kesimpulan. Ini ada 3 perengan. Baik, dari segi patah perkataan seperti biasa, 80 hingga 100 lah. Ikut arahan soalan. Tidak melebihi 100 patah perkataan biasanya. Ikut arahan soalan Kita tak ada unsur perbandingan untuk rumusan. Dan kalau kita lihat markah seperti biasa, 15 markah untuk rumusan Baik, bagaimana 15 markah ni? Cikgu bagi tahu Pendahuluan kita diberi 2 markah. Pendahuluan satu ayat tu diberi 2 markah. Isi tersurat 6 isi kita diberi 6 markah. 6 isi diberi 6 markah. Kesimpulan satu ayat diberi 2 markah. So maksimum pendahuluan satu ayat, kesimpulan pun satu ayat So total kalau kita lihat penuhnya markah jumlah dia ialah pendahuluan 2, isi tersurat 6, kesimpulan 2. So bahagian isi 10 markah. Bahagian isi 10 markah dan bahasa 5. Bahagian isi 10 markah dan bahasa 5. So ini adalah ciri-ciri rumusan. Baik, sekarang kita masuk pada bahagian soalan dia. Pelajar-pelajar, cikgu ingatkan rumusan macam dia kata bahagian yang cukup penting. Baik, sebelum ni kita hanya lihat ulasan dengan ringkasan. Bila pelajar lihat ulasan dengan ringkasan, pelajar boleh baca tajuk tersebut dan pelajar tahu kehendak soalan dia, betul kan? Tapi tengok soalan rumusan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 100 patah perkataan. Dalam arahan soalan ini, dia tidak menyatakan kehendak soalan. Inilah cabaran sebenar pelajar-pelajar PT3 kita. Baik. So, bila pelajar menduduki peperiksaan, bila pelajar diuji dengan soalan rumusan, pelajar kena faham satu benda kita tidak akan diberi kehendak soalan. Nampak? Anda digalakkan menggunakan ayat sini tanpa mengubah maksud petikan asal. So, apa yang pelajar perlu buat ialah pelajar perlu baca daripada awal sampai habis petikan tersebut. Pelajar kena fahamkan apa kehendak soalan petikan tersebut. Dan pelajar kena cari sendirilah sebenarnya apa kehendak soalan dia. Pelajar kena cari dan nyatakan dalam pendahuluan idea utama kita. So biasanya kalau pelajar tak baca
petikan ni secara penuh, pelajar tak dapat fikirkan apa kehendak dia. Okey. Baik, kalau kita baca petikan ni, sebenarnya petikan ni menyatakan tentang, kita kata, satu perkara yang cukup penting, iaitu kita kata langkah. Okey, nanti cikgu akan bagi tahulah. Okey, langkah, kita akan bagi tahu tentang langkah tersebut. Okey. So petikan ni menggambarkan tentang langkah. Okey, langkah. Baik. Bagaimana cikgu kata dia menggambarkan tentang langkah? Sekarang cikgu tunjukkan isi dia. Okey. Isi pertama dia ada di sini, iaitu masyarakat akan berusaha memudahkan urusan pendaftaran termasuk pengantaran pegawai ke rumah OKU. So topik kita adalah langkah. Okey, kehendak soalan kita adalah langkah dan topik utama kita adalah tentang OKU, orang kelainan upaya. Okey. Baik, isi kedua di sini. Hak mendapat pendidikan sempurna di sekolah pendidikan khas. Di sini ya. Isi ketiga, nampak pelbagai jenis bantuan kewangan yang membolehkan OKU menjalani kehidupan harian. Okey, kehidupan harian. Sampai sini ya, isi ketiga. Nah, isi terseterusnya, okey, kita boleh nampak Akta OKU di sini. Akta OKU juga akan digubal untuk meningkatkan dan melindungi hak OKU supaya bermaruah dan mempunyai harga diri. Okey. Baik, isi seterusnya ada pada peringatan seterus. Kerajaan telah menubuhkan banyak pusat pemulihan. Di sini ya, kerajaan telah menubuhkan banyak pusat pemulihan komuniti kurang upaya. Sampai sini. Dan kalau kita lihat isi ke-6 kita, isi terakhir kita bermula dari sini. Pelbagai program untuk mengintegrasikan OKU dalam masyarakat juga telah dipergiat. So, kalau kita lihat semua isi sini semua ni menggambarkan tentang langkah-langkah. Okey, langkah-langkah. Sebenarnya langkah-langkah menjaga kita kata orang kelainan upaya lah OKU. Okey. Baik. Cikgu dah baca awal-awal petikan ni. Sebab tu cikgu boleh kata dia menggambarkan langkah. Okey. So pelajar kena faham satu ya, bila pelajar ambil bahagian rumusan ni, pelajar kena baca dan fahamkan apa kehendak dia. Baru pelajar bila baca kali kedua, pelajar cari kehendak isi dia. Okey. Baik, tengok cara menulisnya. Okey, cara menulisnya. Tadi cikgu dah kata tentang pendahuluan ya. Baik, iaitu langkah-langkah adalah kata kunci kita. Untuk membantu orang kurang upaya atau kelainan upaya adalah tema soalan kita. Okey. Baik. Ini adalah kata kunci kita. Membantu orang kurang upaya ini adalah fokus soalan kita, iaitu arahan soalan lah, kehendak soalan. So bila pelajar nak tulis pendahuluan, pelajar ingat dia, peringatan pertama kita buat pendahuluan mesti ditulis dengan petikan membincangkan, lepas tu letak kata kunci ini di sini. Petikan membincangkan, letak kata kunci yang akan mencari, iaitu langkah-langkah. Lepas tu tambah fokus soalan kita untuk membantu orang kurang upaya. Okey, membantu orang kurang upaya. So kita dapat pendahuluan kita. Pendahuluan hanya satu ayat ya. Pendahuluan hanya satu ayat di mana markah diberi sebanyak 2 di sini. Okey. Biasanya kalau pendahuluan kita tak dapat pastikan, kita tak dapat idea utama kita, apa langkah ke kesan ke petikan yang diberi dengan kita tu, dia nak menggambarkan tentang langkah ke kesan ke punca tu. Kalau kita salah bahagian tu, kemungkinan besar isi kita pun akan salah. So sebab tu kita kata pelajar kena baca sekali atau 2 kali sebelum betul-betul pastikan apa kehendak kata kunci soalan tersebut untuk rumusan ya. Baik, so kita masuk peringatan kedua, iaitu isi tersurat. Isi tersurat, pastikan pelajar mula dengan kata kunci. Okey, kata kunci. Okey, cikgu ulang balik. Isi tersurat mula dengan kata kunci kita dan diikuti dengan fokus soalan kita. Okey, nampak? Fokus soalan baru tulis ialah, sambung isi pertama dan isi kedua. Okey, kalau pelajar kata cikgu saya nak buat isi berasingan, boleh tak? Satu ayat, satu isi. Satu ayat, satu isi. Boleh, tak ada kesalahan. Habis isi pertama tak notal, lepas tu mulakan. Selain itu, isi kedua tak notal, lepas tu seterusnya isi ketiga. Okey, biasanya kita mengajar pelajar untuk menggabungkan isi hanya kerana risau patah perkataan. Kemungkinan besar pelajar mungkin akan masukkan bahagian uraian atau contoh sunda tu akan menjejaskan patah perkataan pelajar. Sebab tu kita risau ya. Baik.
So di mana lepas habis isi pertama, okey, ingat dia isi pertama mesti bermula dengan kata kunci, diikuti fokus soalan dan tulislah isi pertama kita. Nak gabung pun boleh, nak asing pun boleh. Okey, maksudnya nak gabungkan jadi dua isi jadi satu ayat pun boleh, satu isi satu ayat tanpa gabungan pun boleh. Okey. Baik. Bahagian ketiga, peringatan ketiga kita ialah kesimpulan. Okey, peringatan ketiga kita ialah kesimpulan dan sebelum tu ingat dia satu isi satu markah, 6 isi 6 markah. So kesimpulan 2 markah. Kesimpulan kita galakkan pelajar letak cadangan dan harapan. Okey, cadangan dan harapan. Ingat dia, biasanya kita minta pelajar guna yang pertama penanda wacana, yang kedua letak pihak, yang ketiga kata bantu, yang keempat kata kerja, okey, yang kelima tema kita, okey, yang keenam kata hubung kita dan yang ketujuh adalah harapan kita. Cikgu ulang balik ya. Bila kita buat kesimpulan, buat cadangan dengan harapan. Yang pertama, penanda wacana, kesimpulannya. Kedua, pihak, semua pihak. Ketiga, kata bantu, haruslah. Yang keempat adalah kata kerja, bekerjasama. Kelima, tema soalan kita, okey, iaitu fokus soalan lah, membantu orang kurang upaya. Keenam, kata hubung kita. Dan ketujuh, harapan kita, agar mereka sentiasa dihargai pada setiap masa. Okey, so kita akan buat 3 perengan. Okey, lepas 3 perengan ni, habislah bahagian rumusan kamu. Dan pastikan kamu ada tulis patah perkataan seperti biasa ya. Dan patah perkataan tu mestilah tulis dalam perkataan yang lengkap. Okey, jangan lebih daripada 100 ya. Okey, cikgu harap kamu faham ketiga-tiga bahagian. Dan seperti biasa, cikgu ingatkan balik, rumusan merupakan bahagian yang paling susah berbanding dengan 2 soalan yang lain, iaitu ulasan dengan ringkasan. Okey, so sebelum membuat rumusan ni, bacalah 1 atau 2 kali, okey, petikan yang diberi sebelum kamu menentukan kata kunci kehendak soalan. Okey, baik, cikgu berhenti di sini dan cikgu akan hantar beberapa latihan. Cubalah buat dan hantar balik dengan cikgu. Cikgu akan cuba semak balik. Okey, sekian.